Okey, kali ini kita lihat exercise 4.2. Jadi kita akan lihat bagaimana kita nak melakarkan. Kita ada 4 function. Yang pertama kita lihat bagaimana lakaran untuk linear function, kemudian quadratic, seterusnya adalah cubic function, dan yang terakhir adalah surd. Okay? Jadi untuk yang sekarang ni kita akan lihat bagaimana kita nak melakarkan 4 jenis function. Okay? Kemudian soalan seterusnya, hence, bila kita dah siap lakarkan, find domain and range. Okay? Untuk kita punya syllabus, penentuan domain dengan range ni mesti menggunakan graphical method je. Okay? Graphical method je. So algebraic approach ni kita tak termasuk dalam syllabus. Okay? Dan secara umum domain ni adalah merujuk kepada kawasan X dan range ni merujuk kepada kawasan Y. Okay? So kita lihat yang pertama. Kita nak melakarkan Y sama dengan 4X tolak 1. Jadi untuk graf linear, biasanya kita akan buat table untuk dapatkan dua koordinat. Okay? Yang paling mudah kita andaikan X to 0 dan yang kedua kita andaikan Y to 0. Okay? Kemudian kita gunakan nilai ini, kita cari bila X sama dengan 0, maka kita akan dapat Y sama dengan -1. Ini adalah koordinat kita yang pertama. Kemudian koordinat kita yang kedua, bila Y pula 0. Bila Y 0, so kita akan dapat X itu adalah 1/4. Maka ini adalah koordinat kita yang kedua. So daripada situ, kita akan lakarkan graf. Okay. So kita buat lakaran graf. Kita ada dua paksi, X dan Y. Okay, X dan Y. Kemudian kita bermula daripada point yang pertama, 0, -1. Maksudnya X 0, Y itu adalah -1. Katakan di sini, ini adalah nilai -1. Dan seterusnya adalah 1/40. So di sini lah 1/40. Kemudian kita sambungkan dua titik ni. Kita sambungkan. So kita akan dapat dalam bentuk straight line. Okay. Jadi kita punya graf ini adalah graf Y sama dengan 4X tolak 1. Okay. So soalan yang pertama selesai. Kita dah sketch the graph. Kemudian hence soalan yang berikutnya kita nak menentukan domain. Okay. Jadi untuk menentukan domain, okay, domain ni adalah kawasan X. Maksudnya kita lihat graf kita ni daripada negative infinity sampailah positive infinity. Ini kita punya kawasan domain kita. Negative infinity sampailah positive infinity. Kemudian untuk Y pula, okay, untuk Y, so itu adalah dipanggil range. Okay, range ni adalah kawasan Y. Maksud dia, kita lihat graf kita. Okay, kita lihat graf kita paling rendah berapa. Kita lihat graf kita paling rendah berapa dan yang paling tinggi berapa. Okay. So semua nilai itu kita tak nampak. Tapi dia menghala ke bawah. Itu adalah nilai negative infinity. Dan yang paling atas adalah positive infinity. Okay. Jadi biasanya graf linear ni, domain dengan range dia adalah negative infinity sampai infinity. Kedua-duanya termasuklah untuk range. Kadang-kadang kalau kita tak nak tulis negative infinity to infinity, boleh juga kita labelkan sebagai real number. Maksudnya kita tulis R, kemudian kita buat double. Line yang tegak tu kita buat double. So real number. Kita nak lukis Y sama dengan 4 tolak 3X. Jadi kita boleh gunakan kaedah tadi. Kita dapatkan dua koordinat. So kita selalunya kita boleh buat table. So yang pertama andaikan X to 0 dan yang kedua kita andaikan Y to 0. Jadi bila kita ganti X 0, so kita akan dapat Y itu sama dengan 4. Dan bila Y itu 0, kita akan dapat 4/3. Okay. So seterusnya kita akan buat lakaran. Kita ada paksi X dan kita ada paksi Y.
Yang ini tadi positif, okay, Y. Ini adalah pasti Y. Okey, kemudian kita tandakan koordinat yang pertama adalah 0, 4. Ini koordinat kita yang pertama. So, kita ambil 0, 4. Mungkin di sini ini adalah 4. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah 4/3. Okey, ataupun jarakkan sikit ni. So, kita labelkan ini adalah 4/3. Okey. Okey, seterusnya kita buatlah straight line, sambungkan dua titik ni. Okey, maka itulah kita punya graf kita. So, ini adalah graf Y sama dengan 4/3x. Okey. So, soalan yang seterusnya kita nak dapatkan domain. So, domain, ingat, domain tu adalah kawasan X. So, graf kita yang ke kiri, paling kiri kita adalah negative infinity. So, negative infinity sampailah yang paling kanan adalah positive infinity. Untuk orange pula, rujuk kepada Y. Graf kita yang paling bawah adalah negative infinity. Dan graf kita yang paling atas adalah bukan berhenti pada 4. Sebab selepas 4 masih ada graf lagi. So, menuju ke positive infinity. Okay, untuk soalan C. Untuk soalan C, Y sama dengan 2X tambah 3 dan kita ada syarat tambahan. Okay, so hati-hati dengan syarat tambahan. Jadi yang pertama kita boleh bina table untuk dapatkan sekurang-kurangnya mesti ada 2 titik. Okay. Untuk yang di sini, kita boleh andaikan X0. Kemudian sepatutnya kita andaikan Y yang 0. Bila ada syarat tambahan ni, kita rujuk kepada syarat tambahan. Jadi kita gantikan bila X6. Okay, bila X6. Okay, so bila kita ganti 0, so kita akan dapat 3. Bila kita ganti 6, 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. So kita dah ada 2 titik. Maka kita teruskan dengan lakaran. Ini adalah X, ini adalah Y. Okay. So koordinat yang pertama 0,3. Okay, koordinat kita yang pertama 0,3. X 0, Y tu 3. Okay, 3. Ni yang pertama. Kemudian ini adalah 3. Seterusnya kita ada 6, 15. Okay. Katakan sini 3, sini 6. 6, 15. Okay, katakan di sini adalah 15. So, poin yang berikutnya adalah 6, 15. So, kita sambungkan dua titik ni. Maka kita akan dapat garis straight line. So, kita labelkan garis ni. Y adalah sama dengan 2X tambah 3. Okay. Ini kalau kita abaikan syarat. Tapi sebenarnya kalau kita teliti balik syarat ni, sebenarnya kita punya graf kita tak boleh terus melebihi daripada 6. Okay. Jadi kita betulkan, sepatutnya graf kita ni, dia akan berhenti pada 6. Terus, dan kita akan lukis sampai 6. Sebab kita punya syarat tambahan ni adalah 6 dan ke bawah. Jadi jangan lebih daripada 6. So, kita punya garis kita sampai 6 je. So, inilah kita punya graf kita. Okay. Kemudian, soalan selanjutnya kita nak menentukan domain. So, domain, ingat domain tu adalah kawasan X. Jadi, graf kita daripada negative infinity sampailah, ini daripada negative infinity, sampailah berhenti pada nilai 6. So, kita ambillah negative infinity, sampailah berhenti pada 6, close interval. Kemudian, kita punya range pula adalah Y. Y kita daripada negative infinity, kemudian dia tak berhenti pada 3, tapi dia berhenti pada 15. Maka kita punya range kita adalah negative infinity sehinggalah 15. So jangan buat 3 sebab selepas 3 masih ada graf.
Maka itulah kita punya jawapan untuk range. Okay, soalan D, y sama dengan 2x tambah 2 dan kita ada dua syarat tambahan. Okay, maksudnya kita punya syarat tambahan kita ni bermula daripada lebih besar daripada 1 dan x element of integer. Integer ni maksudnya nilai-nilai yang tepat. Okay, jadi step yang pertama kita dapatkan sekurang-kurangnya dua koordinat. Biasanya kita andaikan x tu bermula dengan 0. Tapi disebabkan kita punya syarat soalan more than 1 dan x tu element of z, maka kita mesti ambil nilai bermula dengan nilai 2. Kemudian disebabkan element of z, maka selepas 2 mesti 3. Selepas 3 mesti 4. Dan seterusnya. Okay? So kita ganti, gunakan nilai yang kita ada ni, ganti dengan 2. So 2 darab 2, 4. 4 tambah 2, 6. Kalau ganti 3, kita akan dapat 8. Kalau ganti 4, kita akan dapat 10 dan seterusnya. So daripada sini kita buat lakaran. Ini adalah pasti X. Ini adalah pasti Y. Okay. Jadi kalau kita lakarkan, yang pertama, koordinat yang pertama, 2, 6. So kita ada 2, 3, 4. Kemudian kita ada 6, 8, 10. Okay. 6, 8 dan 10. Okay, so koordinat yang pertama 2, 6. Ini 1. Kemudian 3, 8. Okay, 3, 8. Kemudian 4, 10. Dan seterusnya. Okay. Maknanya, untuk yang di sini, kita tak boleh buat straight line. Sebab selepas 2, nilai dia 3. Selepas 3, 4. Maka itulah kita punya graf kita. So, jangan sambung dengan straight line. Sebab adanya syarat tambahan. So, daripada sini, kita tentukan domain kita. So, untuk yang di sini, domain kita adalah nilai-nilai tepat. Okay. So, kita ambil bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. So, bila kita ada lagi nombor seterusnya, kita letakkan simbol dot, dot, dot 3 kali je. Dan kita punya range kita adalah bermula daripada 6, 8, 10 dan seterusnya. Okay, so range kita bukan dalam bentuk interval tapi nilai-nilai tepat. 6, 8, 10 dan seterusnya. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang kedua, kita nak lakarkan graf kuadratik. Okay. So graf kuadratik ni kita bermula dengan okay, kita lihat dalam bentuk umum dulu. Kalau kuadratik, graf kita adalah biasanya dalam bentuk x kuasa 2 dan graf kita adalah berbentuk senyum. Okay. Berbentuk senyum. Okay, kita akan buat bentuk senyum. Okay, graf kita berbentuk senyum. Kalau katakan y sama dengan negatif x kuasa 2, maka kita akan pilih graf yang di bawah ni lah. Ini saya buat dot-dot ni, bukan graf negatif tu kita akan buat macam tu. Kalau negatif kita akan buat garis penuh, tapi kita akan ambil bentuk masam. Okay. Jadi yang dot-dot ni untuk graf y sama dengan negatif x kuasa 2. Itu secara umum ni lah. Okay, jadi kalau kita lihat soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Kita lakarkan y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Okay, jadi kalau kita jumpa graf yang macam ni, sama juga. Kita akan bermula dengan x sama dengan 0, maka y itu nilai dia 4. So, terus kita buat lakaran. Ini adalah x, ini adalah y. Dan point kita, bila x kosong, y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Okay, kemudian kita punya graf, tadi kita tahu bila coefficient of x square ni positif, maka graf kita bentuk senyum. Okay, inilah kita punya graf. So, daripada situ kita tentukan domain kita. So, domain kita adalah negative infinity sampai infinity. Maksudnya sepanjang x graf kita. Kemudian range kita adalah, ni kalau kita rujuk di sini, graf kita bermula daripada nilai 4. Kemudian kita lihat graf kita
tanpa ada penghujung. Jadi kita akan gunakan bermula daripada 4 sampai infinity. Okay, soalan B. Y sama dengan negatif X tolak 1 kuasa 2 tolak 2. Okay. Jadi kalau kita ramalkan bentuk dia, disebabkan sebelum X kuasa 2 ni negatif, maka graf kita mesti bentuk masam. Okay, mesti bentuk masam. Masam. Bila kita ada bentuk masam, maka kita akan ada maximum point. So daripada sini, bila kita lihat ada bentuk kurungan, maka cara yang dapatkan maximum point ni mudah aja. Okey. So kita rujuk kepada kurungan X tolak 1. X tolak 1, dan kalau kita keluarkan, kita akan ambil bacaan positif 1. Sama macam faktor lah. Kalau kita ada faktor X minus 1, maka nilai X tu kita ambil nilai 1. Bukannya negatif 1, kita ambil 1. Kemudian untuk bacaan Y tu, okay, untuk bacaan Y, kita ambil je yang sebelah sini. So kita ambil semua tu negatif 2, tanpa perlu kita ubah dia punya sign 2 tu. Okay. Maksudnya kita jangan ubah kepada positif 2. Terus je kita ambil negatif 2. Okay, so daripada sini, kalau kita nak buat lakaran, okay, kalau kita bina ni pasti X, ni pasti X, ini pasti Y. So kita plotkan dulu dia punya koordinat 1 dan negatif 2. Okay, katakan ini 1, yang ini negatif 2. Okay, itu kita punya koordinat kita, dan graf kita bentuk masam. Okey, seterusnya kita dah boleh plotkan kita punya graf. So kita akan ambil pasti X dan Y. Ini adalah pasti X, ini adalah pasti Y. Okey. So kita plotkan dulu 1 negatif 2, point 1 negatif 2. So ini 1, kemudian yang ini katakan negatif 2 lah. Ini negatif 2. So ini kita punya maximum point. Maka graf kita adalah bentuk masam. Itulah kita punya graf bentuk masam. Jadi daripada situ kita dah boleh tentukan domain kita adalah negatif sampai infinity. Sampai infinity. Kemudian kita punya range. Range kita punya graf paling bawah adalah negatif infinity, tapi dia berhenti pada nilai negatif 2. So kita akan ambil negatif infinity berhenti pada 2. Sampai negatif 2. Soalan C. Yang ini adalah Y sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 4X tolak 9. Ni kalau kita ramalkan, bentuk dia adalah bentuk masam. Kalau kita ramalkan, dia mesti bentuk masam. Bentuk masam. Kalau kita ada bentuk masam, sebabkan koefisien yang negatif, maka kita akan ada maximum point. Kita ada maximum point. Cara dapatkan maximum point, kita mesti ada kurungan kuasa 2. Sekarang ni kita belum ada kurungan kuasa 2. Jadi kita kena buat common to the square. So sebelum kita buat common to the square, kita perlu ubah dulu. So ini adalah Y. Kita kena factorize negatif dulu. So kita akan dapat X kuasa 2 tambah 4X. Yang common to the square ni, kita hanya buat untuk 2 sebutan yang pertama je. Jadi yang negatif 9 ni tak terlibat. So kita gunakan completing the square. So kita akan dapat Y sama dengan negatif. Kita akan ubah kurungan kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Itu adalah common to the square, dan negatif 9 ni tak terlibat. So kita isi dalam kurungan. So ini adalah X. So kita ambil yang ni, nombor ni, coefficient of X ni bagi 2. So dapat tambah 2, dan kurungan kecil ni ulang apa yang kita dapat. Kemudian kita selesaikan ni, maka Y sama dengan negatif
X tambah 2 kuasa 2. Okay. Kemudian kita jumlahkan, ini sebenarnya negatif 4. Okay, negatif 4 darab negatif akan jadi positif 4. Tolak 9. Dan kalau kita selesaikan lagi, kita akan dapat X tambah 2 kuasa 2 tolak 5. Okay. Bila dah selesai, so daripada sini, kita dah boleh tentukan maximum point. Okay. So daripada sini, kita dah boleh tentukan maximum point adalah, kalau kita baca daripada kurungan X tambah 2, maka point kita akan dapat negatif 2. So kita nampak positif 2, tapi kita ambil nilai negatif 2. Dan untuk bacaan Y pula, kita ambil terus. Okay, kita ambil terus nombor di sebelah kurungan kuasa 2 tu. So kita ambil bacaan negatif 5. Okay. So daripada situ kita akan binalah graf. Okay. So kita bina graf. Ini adalah X, ini adalah Y, dan kita plotkan negatif 2 dan ini katakan negatif 2, Y kita negatif 5. So inilah kita punya point, negatif 2 dan Y negatif 5. So graf kita mesti bentuk masam. So kita binalah graf bentuk masam. Okay. So daripada situ kita tentukan domain. So kita tentukan domain kita berdasarkan graf yang kita lukis. So domain kita adalah, domain kita negatif infinity sampai infinity, dan kita punya range adalah Y, daripada negatif infinity sampailah kita berhenti pada nilai negatif 5. Ingat, range ini adalah sempadan kawasan Y. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Jadi kalau kita ramalkan bentuk graf kita adalah, sebabkan positif, kita buat graf senyum. Okay. Bila senyum, maka kita ada minimum point. Okay, minimum point. Okay. Jadi untuk dapatkan minimum point, kita kena ubah dengan menggunakan accumulating the square. So yang pertama kita mesti factorize dulu. So Y sama dengan 2. Kita ambil 2 sebutan pertama ni. Okay, so kita akan ambil X kuasa 2 tolak 2X. Okay. So yang tambah 5 tu kita keluarkan. Okay. Kemudian kita dah boleh gunakan accumulating the square. So kita akan buat kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Kemudian yang tambah 5 ni tak terlibat. Okay, maka kita isi yang di dalam ni. Kita ambil coefficient of X bagi 2. So dapat negatif 1. Yang ni pun sama. Kemudian kita selesaikan. Maka Y sama dengan 2X tolak 1. Okay, ataupun, so kita selesaikan dapat, so darabkan balik ya. So kita akan dapat yang ni. Kemudian ini adalah tolak 1. Tolak 1 darab 2 dapat negatif 2. Okay. So negatif 2 tambah 5. Maka kalau kita permudahkan lagi, X tolak 1 kuasa 2 tambah 3. Okay. Maka daripada sini, kita dah boleh tentukan minimum point. So minimum point. Okay, so minimum point. Kita baca daripada equation kita baca yang ni. Maka kita akan dapat nilai 1. Dan Y ni kita ambil semua yang ada. Tak perlu ubah tanda. Jadi daripada situ kita lukislah graf. Okay. So kita buat paksi. Okay, kita akan buat paksi X, paksi Y. Kemudian kita tandakan dia punya point dia. 1 dan 3. Okay. Maka graf kita adalah bentuk senyum. Sebab dia positif, bentuk senyum. Okay. Maka daripada situ kita tentukan domain. Maka domain adalah negatif infinity sampai infinity.
Kemudian range kita bermula daripada 3. Mula pada 3 dan ke atas. So kita akan ambil 3 sampai positif infinity. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak lakarkan graf untuk kubik. Sebelum tu kita lihat dulu nota kita. Secara umum dia, kalau kubik ni dia mesti melibatkan y sama dengan x kuasa 3. Okay. So kita boleh plotkan graf. Ini adalah x, ini adalah y. Sebenarnya kuadratik ni, kubik ni, dia adalah gabungan dua graf kuadratik. Berarti dia ada senyum dan masam. So kita akan buat senyum separuh, masam separuh. Ini adalah graf y sama dengan positif x kuasa 3. Okay. Kalau katakan kita ada nilai negatif. Okay. Kalau ada nilai negatif, y sama dengan negatif x kuasa 3. Maka kita gunalah graf warna kuning ni. Jadi graf yang ni adalah y sama dengan negatif x kuasa 3. Okey, kita lihat bagaimana kita nak lakarkan graf yang pertama, y equals to x cube plus 2. Maka kita bermula dengan x0, maka y kita adalah sama dengan 2. So daripada situ terus kita buat lakaran. Okey, kita ada paksi x dan kita ada paksi y. Ini y, yang ni x. So kita tandakan dulu point kita adalah 0, 2. 0, 2 di sini. Ini adalah 2. Dan kita punya graf kita, okay, senyum separuh, masam separuh. Itulah kita punya graf. Seterusnya kita tentukan kita punya domain. Okay, domain. Kita lihat kat sini. Nilai x paling rendah negatif infinity sampai positif infinity. Dan kita punya range kita adalah negatif infinity sampai infinity. Jadi untuk kuasa 3 ni sebenarnya dua-dua domain dan range ni adalah negatif infinity sampai infinity. Sama je. Y equals to x tolak 1 kuasa 2 dan x tambah 2. Dan kita lihat y sama dengan positif x kuasa 3. Okay. Jadi yang paling mudah. Yang pertama, kita andaikan bila x sama dengan 0, maka y kita adalah, so kalau ganti 0, so kita akan dapat 1 darab 2. Okay. So kalau kita ganti dengan x0, kita akan dapat positif 1 darabkan dengan 2. So dapatlah positif 2. Okay. Kemudian kita teruskan lagi. Kita andaikan bila y kosong, maka kita akan dapat x tolak 1 kuasa 2 darab x tambah 2 kuasa 2 sama dengan 0. Maka setiap kurungan ni kita akan dapat nilai yang pertama 1 dan yang kedua adalah negatif 2. Okay. So daripada situ kita buat lakaran. Okay, so saya buat lakaran. Ini adalah x. Okay, kemudian ini adalah paksi y. Okay, kita tandakan dulu point kita. Yang pertama kita ambil 0,2. Mungkin di sinilah. 0,2, y itu 2. Nilai yang kedua 1, 0. Maksud dia mungkin sinilah. Inilah 1, 0. Kemudian yang berikutnya negatif 2, 0. So di sinilah. Okay. Jadi kita lihat kita punya graf. Graf kita adalah y sama dengan positif x kuasa 3. Jadi kita akan buat graf kita senyum. So saya buat senyum. Kemudian kita akan buat masam. Kita buat sambung. Kemudian kita buat masam. Inilah kita punya graf kita. Ini adalah graf y sama dengan positif x kuasa 3. Okay. Kemudian untuk jawapan domain dengan range sebenarnya tak payah rujuk ke graf. Memang jawapan dia macam ni lah. Range dia negatif infinity sampai infinity.
X tolak 1, X tambah 1, 3 tolak X. Okay. Dan kita lihat, bila kita darabkan X ni, kita akan dapat negatif X kuasa 3. Maknanya kita akan pilih graf bentuk yang kuning. Okay. Jadi sebelum tu kita kira dulu bila X 0, maka Y kita akan dapat negatif 1 darab dengan 3. So negatif 3 lah. Okay, kemudian kita tukar pula bila Y kosong, maka setiap kurungan ni kita akan samakan dengan 0. So dapatlah X tu 1, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 3. So daripada situ kita buat graf. Kita buat straight line. Ini adalah X. Okay, kemudian kita buat paksi Y. Dan kita plotkan nilai yang pertama. 0, negatif 3. Mungkin di sini lah. Y tu negatif 3. Negatif 3. Kemudian kita ada 1, 0. Okay, 1, 0 ini katakan ni 1, 2, 3. So 1, 0 tu di sini. 1, 0. Kemudian negatif 1, 0. Okay. Kemudian seterusnya 3, 0 di sini. Okay. Dan kalau kita bina graf kita berbentuk negatif X kuasa 3. Maka jangan mulakan pada senyum, mulakan daripada masam dulu. So saya sambung buat bentuk masam, kemudian kita sambungkan dengan bentuk senyum. Okay, maka itulah kita punya graf. Okay, maka daripada sini domain terus negatif infinity sampai infinity dan range kita adalah negatif infinity sampai infinity. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak lukis graf untuk set. Okay. Jadi sebelum tu kita lihat dulu nota. Okey, katakan kita nak buat lakaran Y sama dengan square root of X. Okey. Jadi kita buat je kita punya paksi. Ada paksi X, ada paksi Y. Dan graf kita ni sebenarnya dia bentuk C. Okey. Tapi kita akan ambil C yang separuh. Disebabkan ini positif. Kalau katakan Y sama dengan negatif. Katakan kalau Y sama dengan negatif, kita akan ambil di bawah. Kalau Y sama dengan negatif, square root of X. Okay. Jadi sebenarnya graf square root dia separuh je. Kita lihat contoh. Okay, yang pertama, Y sama dengan square root of X minus 4. Jadi untuk pengiraan lakaran set ni, kita bermula dengan X tolak 4 disebabkan dalam square root dia tak boleh negatif. So kita gunakan syarat more than or equal to 0. So kita akan dapat X more than or equals to 4. So daripada sini kita terus buat lakaran. Ini adalah X. Ini adalah Y. Okay, so kita ambil kita punya ni. Tadi kita punya syarat dia bermula daripada 4. So disebabkan Y sama dengan positif, maka kita akan gunakan graf C tapi ambil bahagian atas. Jadi daripada sini kita dah boleh tentukan domain kita. Okay, domain kita adalah bermula daripada 4. Graf kita bermula pada 4 sehinggalah positif infinity. Kemudian kita punya range. Range kita, nilai kita yang paling rendah untuk Y bermula pada 0 sampailah positif infinity. So 0 close sampai infinity. Y sama dengan square root of 2 minus X. Jadi kita gunakan syarat tadi, dalam square root dia tak boleh negatif. So sentiasa positif. So kalau kita selesaikan dapat less than. Jadi kalau kita nak buat graf, kita buat paksi X, kemudian paksi Y, dan kita akan bermula daripada nilai positif 2. Positif 2. Okay, kemudian kita punya simbol tadi less than, maka C kita ni jangan buat C yang biasa ni. Kita ambil C yang terbalik tapi bahagian atas, positif. Okay.
Sebab 2 dan ke kiri, less than. Yang tadi more than, so 2 dan ke kiri. So daripada sini kita boleh tentukan domain kita bermula daripada negative infinity, open, sampai berhenti pada 2, dan range kita adalah bermula daripada 0 sampailah infinity. So 0 to infinity. Okey, kita lihat contoh C pula. Y sama dengan square root of 2x plus 3. Okay. Maka kita gunakan syarat 2x plus 3 more than or equals to 0. Maka x more than or equals to negative 3 over 2. Maka bila kita buat lakaran, kita buat lakaran, ini adalah x, ini adalah y, dan kita punya titik kita bermula pada negatif 3/2. Negatif 3/2, dan graf kita akan bina more than, maksudnya kita ambil negatif 3/2 dan ke kanan. So kita akan ambil atas sebab nilai dia positif. Jadi kita punya domain, kalau berdasarkan graf, domain kita bermula daripada negatif 3/2 sampai infinity, dan range kita bermula daripada 0 sampai infinity. 0 sampai infinity. Okey, kita lihat soalan D. Y sama dengan square root of 4 minus 2x. Jadi kita gunakan syarat 4 minus 2x more than or equal to 0, dan kita selesaikan, dia akan jadi terbalik, less than. Okay. So 4 bagi 2, 2. Jadi sempadan dia adalah 2. Kemudian kita buat lakaran. Ini adalah x, ini adalah y. So bermula daripada nilai x2. Okay, disebabkan less than, maka graf kita ke kiri atas, bahagian atas ke kiri. So daripada sini, so domain kita adalah negative infinity berhenti pada 2, dan range kita adalah 0 to infinity.